Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah kini dalam perbincangan di peringkat kerajaan negeri dan persekutuan untuk membenarkan pelaksanaan gelembung perjalanan antara Sabah dan negara Singapura. Menterinya Datuk Jafri Arifin berkata gelembung perjalanan melibatkan negara berkenaan perlu diperhalusi bagi memastikan pergerakan yang selamat dengan prosedur operasi standard yang ketat. Setakat ini kita masih menunggu keputusan daripada kerajaan negeri. Walaupun perbincangan memang telah kita jalankan bersama-sama dengan pihak Sutra Mantanani. Satu kaedah perjalanan yang selamat secara berasingan daripada Singapura direct ke Kota Kinabalu dan juga ke Pulau Mantanani ini. Menurut Datuk Jafri, inisiatif Pusat Peranginan berkenaan menjadi pelopor kepada pelaksanaan gelembung perjalanan di Sabah. Datuk Jafri berkata demikian kepada media selepas merasmikan Chalet Premium Sutra Mantanani Island Resort dan Spa di Pulau Mantanani, Kota Belud. Beliau berharap pelaksanaan gelembung perjalanan yang dilaksana kerajaan dengan pelibatan pemain industri tempatan dapat memulihkan industri pelancongan selaras Pelan Sabah Maju Jaya. Dalam perkembangan lain, Datuk Jafri memaklumkan proses tempahan dan bayaran mendaki Gunung Kinabalu bakal menjadi lebih mudah berikutan usaha Taman-Taman Sabah TTS membangunkan sistem tempahan dan permit secara dalam talian. Ia akan membolehkan para pendaki berurusan secara terus tanpa perlu melalui ejen seperti sebelum ini. Melalui sistem dalam talian dibangunkan teras global berkenaan, orang ramai boleh membuat pembayaran menggunakan kad debit atau kad kredit. Syarikat yang telah diamanahkan untuk membangunkan pembelian tiket untuk mendaki Gunung Kinabalu dan melalui secara online. Dan ini akan dijangka mula digunakan pada bulan Jun, 1 bulan Jun. Datuk Jafri menyatakan demikian selepas Majlis Penghargaan Lembaga Pemegang Amanah TTS 2021 di Kota Kinabalu. Beliau yakin sistem baru ini mampu memberi impak positif dalam industri pelancongan, lebih-lebih dalam situasi pandemik ketika ini. Kemudahan tempahan dalam talian untuk masuk ke kawasan fasiliti TTS juga akan dijalankan dalam tempoh terdekat. Pelbagai anugerah kecemerlangan disampaikan kepada 85 kaki tangan TTS dalam majlis ini. Sempena Hari Kesedaran Autisma Sedunia hari ini, masyarakat diseru terus memberi perhatian dan sokongan kepada golongan berkenaan. Presiden Persatuan Autisma Sabah SAS Jennifer Belanting, kesedaran tinggi perlu disemai agar golongan autistik tidak merasa tersisih dan dipandang serong masyarakat. Menurut Jennifer, setakat ini lebih 300 kanak-kanak autistik berdaftar di bawah SAS. Saya menyeru dan menasihatkan agar semua ibu bapa memberi perhatian dan juga sokongan yang tidak terhenti-henti kepada anak dan juga komuniti ini. Bersesuaian dengan tema Autism Awareness 2021 adalah seperti Challenges and Opportunities in Post-Pandemic World. Jennifer berkata demikian kepada RTM di Pusat Jagaan Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia, NASOM di Sepanggar. Katanya meskipun sesi pembelajaran bersemuka tidak dapat dilakukan di pusat jagaan tersebut sepanjang pandemik COVID-19, SAS mengambil inisiatif melakukan sesi pembelajaran secara dalam talian. Sementara itu, penyelaras pusat jagaan tersebut, Dalina Dagba, sempat berkongsi pengalaman. Di situ kita kena pandai tackle diorang. For the first thing yang kita kena buat, kita kena tahu apa puncak behavior diorang macam tu. Ya, so even every day diorang datang pun, kita tidak tahu apa yang jadi dalam kepala diorang apa semua, because diorang ni pandai berubah and diorang kena stick ikut rutin diorang sendiri. Pusat Jagaan NASOM Sepanggar mempunyai 5 guru menjaga 25 kanak-kanak autistik berumur 6 hingga 12 tahun. Peniaga kecil wanita di negeri ini digesau mengambil peluang peruntukan disediakan kerajaan untuk memantapkan perniagaan mereka. Ini termasuk 95 juta ringgit berbentuk pinjaman mikro bagi peniaga kecil dan usahawan wanita melalui Agrobank, Mara, PSN dan Tekun diperuntukkan melalui Belanjawan 2021. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Frovia Ang berkata, kerajaan tidak meminggirkan wanita dalam arus pembangunan keusahawanan.
Justru beliau berharap usahawan khususnya wanita terus bangkit dan tidak patah semangat walaupun berdepan pelbagai cabaran ekoran impak pandemik COVID-19. Beliau yakin golongan Hawa mampu berjaya dengan kegigihan dan kebijaksanaan. Flovia memberitahu RTM selepas menyaksikan perasmian cawangan pertama QPAC Malaysia disempurnakan isteri Ketua Menteri Sabah Datin Seri Panglima Julia Salak di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengasas QPAC Malaysia Catherine Dumas menyeru para usahawan supaya sentiasa peka dan bijak mengadaptasi teknologi terkini bagi memastikan mereka tidak ketinggalan dalam arus persaingan semasa. Keseguhan warga Jabatan Penyiaran Malaysia RTM menyampaikan maklumat dan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat selama 75 tahun pewujudannya amat dihargai. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata RTM telah memain peranan amat penting menyampaikan maklumat sahih dan tepat kepada setiap lapisan masyarakat. Komitmen RTM menjalankan tanggungjawab dengan penuh berhemah menjadikannya badan penyiar yang terus dekat di hati rakyat. Syabas dan tahniah kepada RTM yang sentiasa memberi ilmu, menyalurkan nilai muafakat, perpaduan dan sangat penting berita-berita atau info yang sahih, yang berwibawa. Syabas RTM kerana kita membesar bersama RTM dan RTM menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Datuk Arifin menyatakan demikian selepas Majlis Forum Perdana Ehwal Islam Khas di Masjid Bandaraya MBR Kota Kinabalu malam tadi. Sementara itu, pengurusi MBR Datuk Abdul Jamal Tun Sakaran Tut menzahirkan terima kasih dan tahniah kepada RTM sempena ulang tahun ke-75. Tahniah pada RTM atas sambutan ulang tahun ke-75. Semoga RTM terus maju jaya dalam menyampaikan informasi untuk pembangunan umat, khususnya dalam meningkatkan syiar Islam. Forum perdana ini menampilkan 3 panel, Mufti Kerajaan Negeri Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Jaafar, Pengurusi Mahtafiz Al-Quran was Sunnah Sandakan, Ustaz Rafai Muhammad Inarji dan Imam Karya Jahin Sepitang, Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin dengan perantara Ustaz Ramli Daud dari Yadim Sabah bersama penyampai Sabah FM, Imran Azmi Rosli. Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini. Pastikan anda sudah mendaftar program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Nur Lela. Silakan Lela.